Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada hadrat Allah Subhanahu taala dengan melimpahkan rahmatnya hari ini kita masih dilindungi oleh Allah Subhanahu taala daripada bala penyakit bencana. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, tuan-tuan share-share dulu tak apa, no. Nak share-share dulu pun boleh, tak mau share-share pun tak apa, no. Jadi kita hari ni kita nak sembang bincang sikit. Hari ni pakai tajuk sikit tuan-tuan, no. Bukan nak berlawan, bukan nak ni. Simpan lama tuan-tuan. Jadi hari ni pakai tajuk sikit no. Sajalah hari ni tuan-tuan, no. Bukan kita nak backup siapa-siapa tuan-tuan, individu ke mana-mana tuan. Saya pun tak kenal dengan Ustaz Ibn Liu ni. Cerita betul tuan-tuan. Saya pun tak kenal dengan Ustaz Ibn Liu ni. Tak bisa jumpa pun Ustaz Ibn Liu ni. Waalaikumsalam. Siapa yang bagi salam tu? Dan saya bukan nak masuk, bukan kita nak cakap pasal dia saja. Saya nak cakap pada semua umum. No, saya nak bagi tahu kepada semua ni umum cerita ni. No. Tak apa, kita share dulu. Cuma kita, walaupun saya tak bisa jumpa dengan Ustaz Biliu ni, kita tak bisa semuka, saya tak bisa telefon dia, saya tak bisa WC dengan dia, saya tak bisa call dia, dan saya pun rasa dia takkan kenal saya pun kenal dia tak kenal saya kan. Cuma saya rasa saya nak terpanggil ni sebab usaha dia tuan-tuan. Saya bukan nak tumpang populariti dia, glamour dia tuan-tuan, tak payah. Saya tak payah benda tu tuan-tuan. Orang pun dah kenal saya dah. Saya bukan bidang sama dengan dia kan. Jadi orang kenal saya dalam bidang saya sendiri. Bidang saya perawat, no? Bidang saya rawatan Islam dan juga membantu masyarakat, terutamanya masyarakat yang lemah, yang miskin, yang ada masalah, no? Orang tahu dengan saya. Jadi siapa yang ikut saya dari awal, dia kenal saya. Tok Singa ni saya macam mana. Tok Singa ni bukan sekadar buat rawatan Islam, tapi juga saling membantulah. Membantu orang-orang masyarakat yang memerlukan. Inilah kerja saya, no? Jadi hari ni bila kita dalam keadaan COVID-19 ni, bila Allah Ta'ala bagi kita musibah, Allah Ta'ala bagi kita ujian, sepatutnya kita banyak sepatutnya golongan-golongan ustaz, no, ilmuwan ni patutnya memberi nasihat-nasihat yang lebih baik dan membina kan. Bukan memberi satu percakapan yang boleh mendatangkan fitnah kan. Yang ni yang merosakkan kita sebenarnya tuan. Yang ni yang merosakkan kita sebenarnya tuan, no. Sepatutnya mereka ni memberi cadangan yang baik, memberi nasihat-nasihat kepada kita. Bukan buat keluar fatwa sesat lah apa semua ni. Fatwa haram lah. Fatwa tu main kat mana? Saya nak tanya sikit. Saya nak tanya fatwa tu main kat mana? Jadi janganlah, cukup lah, no? Ustaz Kacang, no? Ustaz Kacang cukup lah. Ustaz Kacang, no? Tak payahlah hang nak sembang lagu tu, sembang lagu ni. Macam ni lah tuan-tuan, no? Ustaz ni dia beritahu, no? Ustaz Abu ni dia beritahu apa tuan-tuan? Dia kata dia bukan kata kepada si fulan bin si fulan. Dia tak kata kepada Ustaz Ibn Liu, dia tak kata ni. Dia tuju umum. Tuan-tuan, macam ni lah tuan-tuan. Saya nak beritahu tuan-tuan. Ni saya sebut nama Ustaz Abu Kacang. Saya tak beritahu kata Ustaz Abu Syafiq. Tapi tuan-tuan tahu tak siapa dia? Saya duk kata ni. Tuan-tuan tahu tak apa yang kita duk buat live ni? Kita duk kata siapa ni? Tuan-tuan tahu? Tuan-tuan pun tahu kan? Tuan-tuan tahu tak saya kata siapa ni? Tuan-tuan tahu kan? Kita duk cakap hari ni Ustaz Abu Kacang. Walaupun saya tak panggil nama dia penuh. Ustaz tahu, tuan-tuan tahu kita duk cakap dengan siapa? Kita tahu kan? Kita tuju ke siapa kan? Macam tu jugalah dia. Dia bercakap, lepas tu dia kata saya tak tuju. Lepas tu Han nak bercakap apa kalau Han tak tuju kepada seorang-seorang ni? Han nak bercakap apa? Han nak bercakap pada umum. Dalam masalah hari ni, memang semua NGO, termasuk Ustaz Ibn Liu juga, ambil gambar. Dan tak ada orang lain tuan-tuan. Di Malaysia ni tak ada orang lain.
Yang duk api ambil gambar orang miskin macam tu, ambil video semua, tak ada orang lain. Melainkan Ustaz Abid Liu. Orang lain ada jugalah ambil video sikit-sikit tu. Bukan. Hang jangan duk putak belik kan cakapan hang tu, hang jangan duk bagi orang pening pula. Kan? Hang seolah-olah hang baling batu, hang sembunyi tangan. Kan? Hang baling batu puk, lepas tu hang sembunyi tangan. Tak, saya tak kata. Saya cakap umum. Lepas tu ada pula lah. Bahalul mangkuk-mangkuk hayun ni saya minta cakap lah. Orang percaya pula. Duk main serang saya pula. Ustaz faham elok tengok. Tuk faham elok tengok. Bukan dia kata dekat Ustaz Bilu. Ni, aku bukan bodoh lah. Aku bukan bodoh lah macam apa. Sampai tak tahu nak tangkap dia nak kata kat siapa tu. Semua orang tahu dia nak cakap tu kat siapa. Kan? Jangan kita ni orang kata jadi bahalul sangat. Jangan kita jadi betul straight sangat. Padahal dia duk cakap tu dia nak tuju kepada orang tu. Saya dengar tuan-tuan. Saya dengar sebenarnya dia punya percakapan tu. Dia kata apa? Kita ni sepatutnya nak pergi buat sedekah ni, nak pergi derma ni, sepatut kena ada 3 pihak kunun. Pihak zakat, pihak apa kita tak tahu, 2 pihak. Ni. Orang nak pergi sedekah, orang nak pergi membantu, nak kena telefon dulu semua sekok-sekok. Nak kena telefon dulu sekok-sekok. Bagi kita ni saya nak pergi bantu, saya nak pergi ni. Nak kena buat macam tu lah. Nak kena buat macam tu lah. Hang jangan bagi orang susah buat kerja. Orang dah main, orang dah susah payah dah, kita nak pergi bantu. Hang jangan duk buat syarat, 3 syarat, apa syarat. Hang siapa? Hang siapa? Ustaz Abu. Hang tak ada apa pun. Hang sembang pergi duduk sana, dengar ni, saya dengar fatwa saya nak menyampaikan ni. Bukan fatwa saya, fatwa Arab siapa Mesir ni. Tu fatwa Arab Mesir. Kalau fatwa Mesir, fatwa mungkin dipakai di Mesir, bukan pakai di Malaysia. Mungkin keadaan sana berbeza dengan keadaan Malaysia. Jangan nak campur semua sekali. Fatwa ni banyak. Kan? Saya yang paling sakit hati tuan-tuan, yang bila dia kata ni tuan-tuan, dia kata angkat nikah online ni tak sah. Uish, ni cukup bahaya orang macam ni cakap tuan-tuan. Dan ada pula saya tengok bengong 2-3 ekor yang kata betul Ustaz saya sokong. Apa ni? Hang cakap apa ni Ustaz Abu Syafiq? Sebab apa orang tak panggil hang muzakarah dengan? Sebab hang tak layak. Hang tak layak. Hang tak cukup hang punya kelayakan untuk nak muzakarah dengan mufti-mufti ulama-ulama. Kalau hang layak, depa panggil hang. Sama lah macam aku pun, aku tak layak. Aku tak layak untuk depa panggil untuk muzakarah dengan kita. Sebab apa? Kita ilmu tak ada. Makna hang kena sedar diri hang Ustaz Abu. Bahawasanya diri hang tu tak layak, tak menepati lagi syarat untuk hang bersama-sama dengan jemaah-jemaah para mufti untuk membincangkan dalam satu isu beragama. Senang ya contohnya. Sat tuan-tuan. Ayang. Ambil ayam weh. Minum ayam dah harga ayam. Betul tak saya kata tuan-tuan? Kan? Dia ni cakap seolah-olah dia tu kemas. Dia tu seorang ustaz hebat lah konon. Konon dia lah seorang mufti ke dia seorang lah. Sebab apa ulama Malaysia tak panggil dia nak muzakarah? Sebab dia tak layak tuan-tuan. Dia tak menepati lagi cukup syarat dia untuk muzakarah dengan para mufti. Maknanya level dia tu tak ada level. Dia bukan Wahabi tuan. Dia cerita dia menentang Wahabi, tapi perangai dia ni mana punya Yahudi mabuk pun kita tak tahu tuan perangai dia. Dia nak famous pun jangan cara macam ni. Jangan cara macam ni, nak famous. Baik. Bismillah. Menayak tak tuan-tuan? Bismillah. Saya nak bagi penerangan kepada tuan-tuan supaya jangan duk termakan lah dengan jenis-jenis ustaz yang merosakkan ni. Jenis-jenis yang cakap ni tak pakai otak, tak pakai agama, tak pakai hawa nafsu cakap. Dia cakap tuan-tuan, semua dia cakap, dia tuduh kepada Ustaz Abid Liu. Nampak sangat tuan-tuan cara jelas dia cakap ni. Nampak sangat jelas yang dia cakap tuan-tuan. Dia kata jangan kita gunakan isu ibu bapa kita yang dahulu, yang kalau bukan Islam nak cerita ni untuk mendapat populariti. Dia nak tanya, nak kata kat siapa? Saya nak tanya tu tuan-tuan, dia nak kata kat siapa? Orang guna isu ni tuan-tuan untuk menyedarkan manusia.
Bukan saja-saja nak pergi buka aib pun bukan. Nak cerita kehidupan dia dahulu sebelum Islam tu macam mana. Nak cerita sebelum Islam ni dia macam mana keadaan dia, orang hina dia, orang caci dia. Sebab keadaan dia macam tu dhaif, lepas dia masuk Islam macam mana. Dia pula nak bantu orang, nak cerita pengalaman dia, bukan nak buka aib bapak dia, mak dia. Hang ni bodoh betul lah. Minta maaf saya cakap ni kasar sikit tuan. Ni pakai tanjuk ni kau nak lawan lah ni. Tapi sabar lagi lah ni. Kalau pakai kepiah boleh cakap elok. Ni pakai tanjuk ni kau nak lawan lah ni. Hang jangan jadi bodoh sangat. Hang tak tahu kepala ekor apa yang orang buat. Hang nak cerita, hang nak komen kata semua tak betul. Hang yang betul, tunjuk makan, berselerak makanan depan tu. Tu tak apa, tu tak haram. Nak pergi bantu orang susah ambil video jadi haram. Haram jadah saya beritahu. Saya beritahu haram jadah. Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Baqarah, ayat 271. In tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Ustaz dengar elok surah Al-Baqarah ayat 271. Kalau kamu zahirkan sedekah-sedekah itu secara terang, Allah Ta'ala kata, ni bukan saya kata, Allah Ta'ala kata. Kalau kamu zahirkan sedekah itu secara terang, maka yang demikian adalah baik, kerana menjadi contoh yang baik. Allah Ta'ala kata bila kita bagi sedekah dengan cara terang-terang, mungkin kita zaman viral, zaman kita perlukan video, gambar, ini membuat kebaikan kepada orang lain sama tuan-tuan. Kerana mencontohi perkara yang baik dan menjadi teladan kepada orang lain. Dan juga kalau pula kamu sembunyikan sedekah-sedekah itu kepada fakir-fakir miskin, bahawasanya itu adalah baik untuk kamu. Allah Ta'ala kata, dua-dua baik. Terang pun baik, secara sembunyi-sembunyi pun baik. Terang ni kita baik kepada semua orang, sembunyi kita baik untuk diri kita. Dan Allah Ta'ala akan menghapuskan daripada segala kesalahan-kesalahan kamu. Dan ingatlah Allah Ta'ala maha mengetahui secara mendalam apa yang kita lakukan. Allah Ta'ala kata dalam surah Baqarah, Allah Ta'ala tahu hati orang tu buat kerja macam mana. Allah Ta'ala tahu. Ni saya buat keluar dalil tuan, 271 ayat surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala tahu. Dia nak hantar, dia nak ambil video ke, dia nak buat apa-apa, Allah Ta'ala kata apa dalam ayat. Allah Ta'ala maha mengetahui. Allah mengetahui dalam apa yang dalam badan dia. Bukan bodoh macam hang ustaz oi. Ni bukan saya cakap ni saya pakai mabuk cabuk mana ke percakapan mabuk cabuk. Ni ayatul Quran. Kalamullah. Firman Allah. Surah Al-Baqarah 271. Buka balik tengok. Jangan cakap ikut hawa nafsu. Jangan cakap jadi buta perut. Bila cakap jadi buta perut, buta akal, jadi macam ni lah. Sudahlah ustaz. Patutnya kita bagi satu rangsangan yang baik. Kita bagi satu rangsangan yang baik kepada ustaz-ustaz lain ni yang nak buat kerja, NGO lain. Bukan kita nak bagi susah orang. Kita bagi satu cadangan, kata-kata motivasi, kata-kata semangat untuk mereka buat lagi kerja. Tak payah panggil ustaz no. Lepas tu pangkal kacang tu. Lepas tu tanya soalan. Soalan apa? Hang buat live bukan orang bagi soalan, orang maki hang. Orang maki hang tu hang tanya soalan. Makan kacang. Aku cukup geram tengok live hang malam. Duk tak habis-habis nak hantar orang tu tak betul. Tak habis-habis nak cerita fatwa hang saja betul. Hati-hati tuan-tuan. Dengan ustaz-ustaz lagu ni semua kena hati-hati. Dia ni memang masalah dari dulu. Dia duk cari masalah dengan siapa saja. Itu sembang dengan Ali Syukri lah. Apalah nak saman 1 juta sengak sampai lo ni ya. Dia cari pasal dengan orang saja. Dia nak cari pasal ni tuan-tuan kena tahu. Dia ni mangkuk ayun ni. Dia nak cari pasal. Dia minta maaf cakap lah tuan-tuan no. Memang tak apa cantik saya cakap ni. Tapi terpaksa cakap tuan-tuan. Tuan-tuan kalau lihat betul-betul ustaz ni mangkuk ni, dia nak cari pasal, dia akan cari pasal dengan orang-orang yang ada high level. Maknanya high, orang kata apa, tinggi dia punya
Alah, orang panggil apa? Orang yang berada lah. Macam Ustaz Abiliu pun hebat. Kan? Kita bukan iri hati. Kan? Ustaz Abiliu boleh pakai kereta elok, kita rasa seronok lah. Orang Islam kita boleh pakai kereta hebat-hebat. Kan? Tuan-tuan cuba tengok elok. Dia nak cari pasal ni, nak cari pasal dengan golongan-golongan kaya. Sebab apa? Dia rasa dia nak saman fitnah. Dia nak menang duit. Pui. Berita dia ni. Pui bagi dia. Ha? Pui bagi dia. Saman berbilion kono. Saman apa? Sampai hari ni sengap pun. Sembang apa Ustaz weh? Sudahlah nak cari populariti macam tu. Sudahlah. Ha? Baik istighfar banyaklah. Ha? Banyak dekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Tak biar sembang lah. Ingat tuan-tuan ayat yang saya beritahu tadi tuan-tuan. No? 271 tuan-tuan buka balik. Tengok apa maksud dia. Allah Ta'ala kata boleh kita sedekah secara terang-terangan. Boleh sedekah secara sembunyi-sembunyi. Dua-dua baik. Allah Ta'ala tu maha adil. Dia bagi dua-dua sama baik. Yang nak jaga apa? Hasad, dengki ke apa semua tuan-tuan. Yang nak tahu kita ni takabur ke, bukan kita. Bukan kita. Tuan-tuan tahu saya ni ikhlas ke tak? Bukan tuan-tuan yang tahu. Bukan pergi hantar cek saya ikhlas. Ikhlas cek 2,000 cek besar tu. Kan? Tak tentu ke ikhlas. Ikhlas ni bukan mai daripada cek tu tuan-tuan. Cek boleh ikhlas. Yang nak ikhlas tu kita dengan Allah Ta'ala yang tahu. Walaupun dia bagi cek ikhlas tapi hati dia ikhlas, tu terpulang kepada dia. Allah Ta'ala maha mengetahui dia ikhlas ke tak. Saya duk backup dengan Ustaz Abiliu. Dia kata saya ni nak glamour. Tak payah glamour lah. Pengikut saya pun dah 90,000 dah. Sebelum saya duk backup kes Ustaz ni. Orang dah kenal saya cara saya. Saya bukan nak pergi cari populariti murahan macam ni, nak hantam orang, nak konon-konon nak bagi kita kenal. Bukan. Saya buat kerja saya. Saya tak tumpang, saya tak kenal langsung ni. Saya nak cerita tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. No? Saya tak kenal langsung dengan Ustaz Abiliu. Dan Ustaz Abiliu pun tak kenal dengan saya. Saya kenal lah dengan dia tak kenal saya. Saya tak bisa berhubung dengan dia, saya tak bisa cakap dengan dia. Saya tak bisa dapat duit apa pun daripada Ustaz Abiliu. Tapi saya terpanggil sebab tuan-tuan, semalam saya tengok video di Kedah tu tuan-tuan, saya keluar air mata. Saya sebagai seorang lelaki yang jantan ni tuan-tuan, saya keluar air mata tuan-tuan. Bukan senang satu orang nak buat kerja macam tu. Tuan-tuan fikir sendiri tengok kalau budak-budak tu semua tuan-tuan, anak-anak kita tuan-tuan. Tuan-tuan fikir tengok. Ambil sat kepala fikir, tengok balik video tu. Tuan-tuan fikir kalau yang tu ahli keluarga kita macam mana tuan-tuan. Mereka kata dulu pakcik tu dah pi dah. 2018 dah minta keluar. Tapi mesti pakcik tu tak mau keluar. Cara tak kena. Kalau hampir duduk kayuh tu kat orang tua tu. Keluar. Kita nak bagi rumah tu. Siapa nak keluar? Cuba cakap dengan Ustaz Abiliu. Tengok dia cakap macam mana tu. Kata hikmah. Kalau orang lain pi, pejabat zakat pi, dia tak mau keluar. Makna kalau Ustaz Abiliu pi, dia boleh keluar. Makna tu hikmah. Yang pi tu bukan orang biasa. Hampa faham tak? Yang pi tu bukan orang biasa. Yang pi tu mungkin kita tak tahu dia waliullah. Siapa yang tahu? Siapa tahu kata Ustaz Abiliu tu waliullah? Ada orang tahu? Kalau dia waliullah? Saya nak tanya. Kalau dia waliullah, siapa nak jawab? Hampa duk kata caci kat dia orang ni. Kata dia tu Allah Ta'ala angkat martabat dia sebab dia bantu banyak orang. Dia jadi wali Allah. Hampa nak jawab di akhirat nanti. Cukup lah Ustaz. Ustaz kacang. Ni aku nak bagi tahu hang live video ni aku nak buat hang. Cukup jadi bodoh. No? Jangan sampai orang panggil hang Ustaz bodoh. Simpan bodoh sikit. Nak bercakap ni, saya cakap, saya tak tuju kepada ni, bodoh. Hang cakap tu, saya malas nak cakap yang jadi kasar kan. Dia cakap tu, dia kata dia tak tuju. Habis dia nak tuju sebab kat bewok komodo. Dia cakap tu memang nak tuju. Nak baling batu nak sorok tangan konon. Agak-agak lah nak baling batu sorok tangan. Masalah kalau NGO mana buat tak betul, dapat duit kalau mereka buat tak betul, itu bukan masalah hang. Ustaz, ni bukan masalah hang. Dalam isu hari ni bukan masalah hang. Masalah tu polis ada, SPRM ada. Pergi buat laporan lah.
Duk cakap saja buat apa? Pam. Saya tak kata kepada ustaz tu saya pun tak kenal. Hang tak usah duk penipu jadi munafik lah. Takkan hang tak kenal Ustaz Bilu, hang duk cakap ni kepada siapa? Lepas tu hang kata pula, kita nak buat dakwah jangan kait-kait nama mak-mak kita apa semua. Apa ni? Hang nak kata kat siapa? Tobat kami hak bodoh lenguai ni pun, kami tahu hang nak tuju kepada dia. Kalau hang rasa ada satu-satu NGO yang buat rasuah, bukan rasuah lah, salah guna duit yang orang bagi tu, hang pi buat report di pejabat SPRM, telefon polis ke apa, pi report balai ke apa. Saya mengetahui satu-satu NGO ni telah melakukan perbuatan yang telah memakan duit, tidak amanah, pecah amanah. Pi buat laporan polis, hang sembang. Ambil laporan polis, okey, saya dah buat laporan polis kepada sekian-sekian NGO, bahawasanya mereka ni telah makan duit tak betul apa semua, cerita betul-betul pergi elok. Jadi kita pun dengar, baguslah ustaz. Satu ustaz ni dia ambil tegas juga lah. Yang mana NGO buat kerja tak betul, dia pergi buat report. Ni duk sembang, cerita apa. Saya tak kata dia. Saya tak kata orang tu. Hang kata kat apa? Hang nak kata kat apa ustaz? Ni Ustaz Abu Syafiq. Ni aku beritahu hang, aku kata hang ni. Abu Syafiq, aku tanya hang nak kata kat siapa sebenarnya? Kalau hang tak kata, hang cakap ni, hang cakap umum, tapi kan dalam cakap umum tu ramai di Malaysia ni NGO semua buat kerja macam tu. Hang nak kata kat NGO yang mana satu? Hang nak kata kat siapa dia? Hang kena beritahu. Hang jangan buat bagi kami rasa pelik. Buat, cakap elok. Ustaz mana hang nak tuju ni? Kalau rasa tak betul, pergi balai polis. Pergi buat laporan SPRM. Jangan nak, tahu dah manusia ni tuan. Tu pun ada sesekok dua bingai bodoh tuan. Tuan-tuan tengok dalam komen, saya sokong ustaz. Allahu Akbar. Rasa pening lah manusia ni tuan. Sebab tu tuan-tuan, bila saya nak buat video ni, ramai juga yang kata tak payah buat, tak payah layan. Tuan-tuan, kalau tak layan cara dakwah macam ni, gelak. Cerita hadis, cerita apa semua. Tuan-tuan, manusia ni, saya duduk buat kerja dengan manusia ni cukup lama tuan-tuan. Dah 16 tahun saya berubat ni. Saya kenal sangat manusia ni tuan-tuan. Bukan saya pandai, saya kenal sangat panggil manusia ni. Bila tersepit tuan-tuan, dia main minta tolong kita. Bila dia rasa dia kuat sikit tuan-tuan, dia pijak makan kita tuan-tuan. Ini panggil manusia. Sopa ni lah tuan-tuan, bila kita tak bantah orang-orang macam ni, pengikut dia kuih beramai tuan-tuan. Nanti dia bercakap-cakap, dia pusing sana, pusing sini. Macam mana saudara kita hari tu lah, yang saya duduk tengkak tu, dengan saudara jebat kita hari tu, cakap sebab percakapan yang tak betul, dia pusing, dia kata dia bukan kata kat saya, dia bukan fitnah saya. Last sekali dia pun duduk dalam. Tuan-tuan nampak tak? Itu kata jaga percakapan kita tuan-tuan. Saya harap tuan-tuan, kita ni bagi support moral kepada ustaz-ustaz, NGO yang nak buat kerja macam ni tuan-tuan. Kita tak mampu, kita tak ada dana, kita tak ada duit. Kita apa yang ada tuan-tuan, kita ada doa tuan-tuan. Doa senjata mukmin. Kita doa kepada seorang-seorang tuan-tuan. Share tuan-tuan, yang mana buat kerja kebaikan share. Biar penuh wall kita ni dengan share orang duk pergi buat kerja, bukan kita buat kerja pun tak apa. Saya kata tuan-tuan dapat pahala. Tuan-tuan share video-video video-video orang yang pergi buat kerja ni, pergi bagi sedekah apa, tuan-tuan dapat pahala. Jamin 100%. Saya bukan untuk wali, saya bukan apa. Saya jamin sebab apa? Tuan-tuan menyebarkan benda yang kebaikan. Setiap benda yang kita buat kebaikan pasti ada pahala. Apa lagi saya nak cakap? Dalil saya dah bagi dah 271 surah Al-Baqarah. Apa lagi yang nak cakap Ustaz Abu? Saya nak dengar lepas ni. Tak apa, saya baca sekali lagi tuan-tuan. Saya baca, kukuk dia tak dengar pula kan. Ni baru ramai saya baca. In tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara afahuwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Tu 271 Allah Ta'ala kata, siapa yang bagi sedekah cara terang-terang tu pun baik untuk semua. Siapa yang bagi cara sembunyi-sembunyi pun baik untuk diri sendiri, kepada fakir miskin, Dan juga Allah Ta'ala
akan hapuskan kesalahan-kesalahan. Dan juga Allah Ta'ala tu maha mengetahui secara mendalam, ayat tu beritahu secara mendalam apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan. Buat malu lah. Buat malu kita bercakap. Kita sebagai seorang ustaz duk cerita macam tu, cerita ni orang tahu siapa yang nak tuju. Kan? Buat malu. No? Buat nampak kita ni berpecah belah. Hari ni terpaksa cakap, bukan aku nak buka aib hang Ustaz Abu. Tapi aku terpaksa cakap sebab dengan keadaan biadab hang ni. Hang boleh sembang, hang buat apa sangat? Ha? Sebab tu kata, zaman hari ni perlukan viral, perlukan media sosial. Baru kita tahu hang buat apa dengan rakyat, apa ni masyarakat. Hang tak buat apa pun, hang muhung apa. Hang jadi balaci je banyak. Kan? Abang tu terang lah, macam mamu kata, kalau hang balaci DAP, hang beritahu balaci DAP. Hang jadi balaci je banyak, sembang apa pun tak buat kepada masyarakat. Bagi tahu lah kalau hang buat, oi, makan hang boleh tunjuk. Oh, makan hang boleh makan ni, hang boleh tunjuk. Selera oi. Janggut slow sikit. Janggut saya apa janggut? Slow sikit janggut. Kan? Kan? Makan hang boleh tunjuk, ambil gambar, selfie. Oh, yang tu orang-orang miskin tengok tak rasa macam mana? Tak rasa lapak. Tak rasa ni. Hang gambar, hang tunjuk, orang rasa teringin. Orang yang tak mampu, dosa lah sebenarnya. Dosa juga. Sama lah. Cuma kita tak tuduh hang tu hang riak ke takabur. Sebab apa? Innama a'malu biniat. Niat hang tu Allah Ta'ala yang tahu, kami tak tahu. Walaupun kami nampak cara bodoh, kami nampak hang bubur gamak macam tu. Tapi walaupun kami rasa macam hang riak, tapi kami tak tuduh. Sebab apa? Kami tak tahu riak tu main daripada mana. Mungkin Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Tapi hang cakap ni, hang seolah-olah hang tu hebat. Yang tu kita bara. Saya beritahu sekali lagi, saya tak kenal dengan Ustaz Abilu. Saya tak bisa berkomunikasi dengan Ustaz Abilu. Cuma saya mengikuti apa yang dia buat. Mampu apa yang nak kata aku tumpang glamour. Bukan saya tumpang glamour dia, tuan-tuan. Saya tak perlukan Ustaz Abilu nak jadi glamour semua, tuan-tuan. Saya tak perlu glamour. Nak bagi tahu sekali lagi. Cuma saya perlu hari ni saya bangkit, membela Ustaz Abilu. Sebab apa, tuan-tuan? Saya nak dapat sikit barakah dia. Saya nak ambil sikit kutil sikit. Yang tu saya mau. Bukan saya nak glamour. Saya nak ambil barakah Ustaz Abilu yang duk pergi cari orang susah-susah ni. Yang saya tengok sebagai seorang lelaki pun boleh keluar air mata. Saya nak ambil barakah dia sikit tu. Saya nak ambil untuk diri saya. Ni saya nak beritahu ni. Saya cerita pasal Ustaz Abilu ni bukan nak populariti, bukan nak hebat, bukan nak bagi orang kenal saya. Tak payah. Orang pun dah kenal dah cukup lah. Aku tak mau kenal banyak-banyak lah. Aku pun sakit jiwa lah. No? Jadi hari ni aku masuk backup pasal Ustaz Abilu ni sebab aku nak ambil keberkahan dia tu. No? Barakah dia tu, kehebatan dia tu sikit pun tak apalah. Colok satu camca pun aku boleh makan pun cukup dah. Moga-moga aku ada keberkatan macam mana dia buat kerja. Itu saja yang aku mau. Aku tak mau lah. Aku tak bisa lah nak pergi jumpa dia apa semua. Tak ada masa aku nak pergi jumpa dia. No, dia pun sibuk dengan keadaan dia. Dia pun tak kenal aku. Cuma aku yang kenal dia. Tak ada apa-apa aku dapat. Yang aku nak ni, yang aku minta, moga-moga aku dapat. Allah Ta'ala bagi keberkahan yang Allah Ta'ala campak kepada Ustaz Abilu. Sikit tu bagi kat aku sikit. No? Sebab apa? Aku bela dia. Dan juga kepada pegawai-pegawai ni, kerajaan ni. Hampa jangan jadi bangang sangat, no? Kalau nak masuk tempat, hampa gangster sangat. Saya nak tanya hampa ni, pegawai-pegawai kerajaan, hampa ni gangster sangat ke apa? Oh, kalau nak masuk tempat hampa, kena inform kat hampa dulu. Apa, alung lah? Teko lah? Ni, bumi Allah Ta'ala, kita nak pergi tak mana pun kita boleh pergi lah. Kita nak bagi bantuan kat siapa pun kita boleh bagi bantuan lah. Hampa patut malu lah. Bukan hampa cakap betul lebih-lebih. Hampa patut malu. Di negeri hampa ada orang sampai tahap macam tu. Oh, lepas Ustaz Abilu pi, baru mereka kelang kabut, tuan-tuan. Oh, kelang kabut turun padang. Oh, lagu tu, lagu ni. Sebelum ni hampa sengap pun. Hampa sengap pun. Hampa buat tak tahu kat orang tua tu. Lepas tu hampa kata, oh, orang tua tu. Tu dia ni ada seorang lah. Tuan-tuan tengok tu ada seorang lah. Makian gelaran. Siapa gelaran? Siapa makian? Oh, kalau orang kata kat ustaz kita nak sengap lah. So aku nak pin bagi gambar.
Tengok ni. Ni geng-geng ni pun ni ya, kan. Tuan-tuan sendiri nilai, saya tak mau maki dah. Tuan-tuan sendiri nilai macam mana dia ni. Kan. Lepas Ustaz ABDUB baru depa kelang kabut turun. Depa kata apa? Oh, sebelum ni kami dah suruh dah pak cik ni keluar, dia tak mau keluar. Jadi kita kena tahulah sebab apa tak keluar. Minta maaf menayak sikit, bismillah. Mungkin cara hampa tak betul. Cara hampa tak betul. Sebab tu dikata macam tu. Sebab tu pak cik tu tak mau keluar. Kalau hampa cara hampa betul, cara hampa bagus, kan, insya-Allah Allah Taala akan bagi jalan yang terbaik. No. Sebab tu saya kata kita tak tahu Ustaz Bilu ni siapa dia. Kena dia wali Allah kita nak menjawab. No. Sebab apa pakcik tu kalau lah hampa kata kita tak tahu, kita pun tak tuduh sebab kita tak tahu pakcik tu. Depa kata dulu depa dah panggil dah pakcik tu keluar, pakcik tu tak mau keluar. Kita tak tahu betul tak betul, kita tak tahu, Allahu alam. Tapi hari ni bila Ustaz Abilu pi, pakcik tu boleh keluar pindah rumah, makna kita kena tahu satu benda, orang yang pi tu bukan orang-orang yang biasa. Hampa pejabat kerajaan pun bukan orang biasa. Hampa hebat jabatan kerajaan. Tu pun dia kalau kata dia tak mau keluar. Tapi kalau Ustaz Abiliu ni yang tak ada apa-apa jawatan dalam kerajaan, dia pi, boleh keluar. Mana dia boleh keluar. Mana hampa kena faham siapa yang pi tu. Dia dengan Allah Ta'ala hubungan dia tu macam mana. Bila dia cakap orang boleh ikut dia. Kesian saya tengok budak-budak tuan-tuan. Bilik kami ada ulak, dia kata. Budak-budak ni nak menipu payah tuan-tuan. Jadi cakap betul. Patut kita kena kesian tuan-tuan. Bukan kita nak menambah lagi keseseraan, bukan kita nak menambah fitnah lagi tuan-tuan. Tak payahlah pejabat ni, kerajaan-kerajaan ni. Sepatutnya hari ni masalah Covid ni, kerajaan sibuk untuk membasmi penyakit penularan Covid-19 ni. Sepatutnya kita kena berterima kasih kepada NGO, aktivis-aktivis yang buat kerja, tolong membantu sekurang-kurang banyaknya mengurangi beban kerajaan untuk membantu rakyat-rakyat yang depa tak boleh nak pi semua. Sepatutnya kita sebagai umat Islam, sebagai kerajaan kena berterima kasih kepada NGO dan juga aktivis-aktivis yang memberi bantuan-bantuan kepada negeri kita supaya kita pun boleh meringankan kita sikit. Faham tak siapa yang kita cakap ni? Bukan kita nak hantam orang. Kita nak hantam pun tengok juga. Tapi saya kena terpaksa cakap, jangan semua benda isu melibatkan kita ni nak pergi beri bantuan. Jangan semua isu benda-benda macam ni nak melibatkan dengan politik. Kita tak mau. Cukuplah politik hampa. Cukuplah kerana politik hampa rakyat sengsara. Cukuplah kerana politik hampa rakyat miskin. Cukup. Ni kami tak mau cakap politik lah. Kami nak cakap ni atas kemasyarakatan, atas ihsan. Cukup dah sembang manu nak campur politik. Hak ni sembang nak campur politik. Pening kepala lah kalau semua nak campur politik, pening kepala. Nak buat kerja pun nak cerita pasal politik. Nak buat kerja pun nak hantam orang tak payah buat lah. Sia-sia yang buat. Nah, ni saya bukan nak cerita kepada Ustaz Abu pula ni. Nak cerita kepada orang lain pula. Cukup lah nak berpolitik. Semua isu pun nak tarik masuk politik. Semua isu pun nak tarik pun nak masuk politik. Cukup. Sepatut hampa terima kasih. Baiklah tuan-tuan. Cukuplah. Saya pun rasa ni cukup dah kot tuan-tuan. Saya dah bagi penjelasan cukup hebat dah. Bukan saya hebat. Saya dah bagi dah penjelasan. Saya cari dalil. Saya cari apa semua dah. Saya dah bagi cukup lah ustaz ni. Ustaz yang bodoh-bodoh ni. Kalau tuan-tuan dengar, maki pun hambun lah. Ataupun Tok So duk like lah. Tok So duk like, Tok So duk tengok dia punya live tuan-tuan. Senang. Kalau kita tengok tuan, kita sakit hati. Jenis ustaz-ustaz yang baling batu nak sorok tangan ni, kita tak payah duk ikut lah tuan-tuan. Kita jangan duk sorok. Dan saya tak kata pada siapa-siapa kerajaan mana tuan-tuan. Saya tak kata kepada kerajaan Kedah ke kerajaan mana, saya tak kata tuan-tuan. Cuma kita ni jangan ambil semua isu ni melibatkan politik kita. Sudah. Orang nak pergi buat kerja. Bukan orang nak pergi cerita politik. Bukan Ustaz Abiliu pergi bagi bantuan. Undilah saya. Undi saya Nak main PRU nanti undi saya. Kok kalau dia kata lagu tu boleh kita nak kecam.
Dia pun tak ada jawatan apa pun. Kan? Dia tak ada jawatan apa pun. Bukan jawatan exco ke jawatan yang tertinggi pun tak ada. Dia buat kerja lillahi ta'ala saja. Kan? Patut kita ni malulah sikit. No, jadi insya-Allah tuan-tuan, no. Banyakkan kita berdoa, no. Ustaz-ustaz punya kita jangan layan tuan-tuan. Kita pun dah tahu lah dalil semua cukup lah. Kita dah tahu lah dia sembang, kalau dia sembang bagi tahu tu hang buka surah Al-Baqarah 271 hang suruh dia baca tengok elok. Tak payah sembang banyak-banyak orang dia ni. Ha, kita tengok dia punya page tu kalau kita rasa meluat kita report bang. No? Tak payah ikut dah, tak payah like dah tuan-tuan. Kalau kita duk tengok dia tak habis-habis orang jenis macam ni semua. Dia jenis ego tinggi memang. Dia takkan minta maaf ikut suka memang. No? Dia takkan minta maaf kepada semua kan. Apabila dia buat keluar kenyataan ni menjadi satu fitnah besar, orang nanti marah, maki, hamun dia semua. Dia takkan minta maaf macam jenis ni semua. Dia nanti cerita dia betul juga. Dia nanti cerita kata, tak, saya memberi nasihat. Dia tak habis-habis dia cerita. Jadi bila kita tengok, kita sakit hati. Lebih baik tak payah tengok tuan-tuan. Cukup dah hari ni saya beritahu. Hari ni saya beritahu, saya pun dah beritahu tuan-tuan dengan berdalil daripada ayat Al-Quran. Bahawasanya kita boleh buat raja, kita boleh bersedekah secara terang-terangan, secara sembunyi-sembunyi pun boleh. Dua-dua Allah Ta'ala kata baik. Jadi kita lakukan saja tuan-tuan. No? Cukup-cukup lah. Yang mana dia kata angkat nikah tak sah ni mampu kita tusuk dengar dia. Kita ada pemerintahan kita. Kita ada jabatan mufti kita. Kita ada jabatan agama Islam. Kalau tak betul, kalau tak sah, semua ditanggung oleh kerajaan. Semua ditanggung oleh jabatan mufti. Semua ditanggung oleh jabatan agama. Kita bukan tanggung apa. Kalau kata tak sah, kalau kita duduk dengan isteri kita berzina apa, bukan kita nak tanggung dosa tu. Ni saya nak beritahu. Bukan kita nak tanggung. Biar kerajaan tanggung. Biar mufti tanggung. Biar Tok Mufti ataupun apa, Menteri Agama tanggung. Sudah. Kita ni sebagai rakyat marahin, ya, kita ikut sami'na wa ata'na yang mana baik. Nah, daripada pemerintahan kita, yang mana dia buat, kita ikut sudah. Tak payah cakap banyak, tak payah sikit pala. Dia nak kata tak boleh ke, dia nak kata boleh ke, tu mampu fikir dia. Siapa nak ikut jadi bodoh kali dengan dia. No? Apa yang kita hari ni kerajaan buat adalah terbaik. Buat secara nikah online ni supaya memudahkan, ha? Supaya mengelak daripada penularan lagi penyakit-penyakit yang masalah ni. Buat benda ni nak bagi satu khilaf supaya memudahkan umat. Bukan maknanya hukum ni terpakai untuk selama-lamanya. Habis saja mudarat COVID-19 ni, saya pasti dan saya yakin pejabat agama mesti berkeluar satu kenyataan lagi bahawasanya nikah online tidak dibenarkan lagi. Apabila selesai dah masalah COVID ni, pasti tak boleh pakai dah hukum ni. No? Pasti kena diangkat nikah dengan depan-depan dengan Tok Kadi. Takkan mudah sampai tahap tu. Cuma hari ni jadi mudah, bukan kata mudah, sebab memang faktor yang kita memerlukan hari ni, faktor yang kita tak boleh keluar, faktor yang kita di PKP kan. Jadi ini saja yang satu jalan yang boleh dibuat supaya mengelak dua-dua side, pihak Pak Imam, pihak pengantin, supaya mengelak daripada kena penyakit-penyakit berjangkit ni. Jadi terpaksa kita buat nikah online ni supaya apa? Supaya masalah umat ni kita boleh atasi. Islam tu indah dan mudah dan cantik dan hebat sangat, no? Jadi saya yakin lepas habis semua ni kita akan jalan seperti biasa balik tuan-tuan, no? Hari ni tak pergi semayang Jumaat berapa puluh ribu kali pun tak apa, sebab apa, kerajaan dah buat keluar, kita ikut saja tuan-tuan. Ini mudarat nama dia, no? Steady masalah kita semua tuan-tuan. Tak habis campur dah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, setakat ni dulu tuan-tuan live saya. No, saya sebenarnya malah saya tengok video ustaz ni saya teriak kan. Saya rasa sedih lah, no. Bukan senang orang nak buat kerja macam tu. Doalah untuk saya semua tuan, no. Saya pun minta maaf cakap ni kasar sikit tadi, geram sangat. Jadi tu pun saya rasa bersalah lah sebab saya cakap kasar ni, mungkin saya terikut dengan hawa nafsu saya semua. Saya minta ampun lah, minta maaf, no, kepada semua. Yang mana baik itu datang daripada Allah Ta'ala, yang mana tak baik itu daripada kebodohan dan kelemahan diri saya sendiri. Jadi insya-Allah lah, saya cukuplah setakat ini tuan-tuan, no. Banyakkanlah doa, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.